Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linabil karim wa habibil makin khatabin nabiyyin habibina Muhammadin amin wa alihi wa sahbihi al-kiramil Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in wa ihdinas صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام والإيمان رب العالمين ربنا بنعمته الألوان الرحمن الرحيم عباده في قبور بروح وريحان مالك يوم الدين ملكه يحكم بالعبادة بالعدل والإحسان إياك نعبد ونقصك بالعبادة في كل وقت وآون وإياك نستعين على الأعداء والنفس والشيطان يهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة والإيمان صراط الذين أنعمت عليهم من أهل الهداية إلى طريق الجنان غير المغضوب عليهم ولا الضالين من أهل الكفر والطغيان إيمانا إجابة للدعاء وشكرا للملك الديان نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا حبيبنا سيدنا رسول الله وقرة العين وقرة أعيننا نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأنصاره وكل من دعا بدعوته إلى يوم الزحام أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أعوذ بالله بوجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral hudhur, insyaallah kita lanjut pada kitab Aqidatun Najin muka surat 188. Okay. yakni nama-nama para rasul yang tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Nah, kita baca dulu nah. InsyaAllah nama-nama Rasul. Bermula Rasul yang 25 yang tersebut pada Quran itu, iaitu Adam dan Nuh dan Hud dan Yunus dan Idris dan Zakaria dan Yahya dan Ibrahim dan Ishaq dan Ismail dan Yaqub dan Yusuf dan Saleh dan Ayyub dan Musa dan Harun dan Al-Yasa' dan Ash-Shu'aib dan Daud dan Sulaiman dan Lut dan Ilyas dan Zulkifli dan Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti barang diisyarat bagi demikian itu setengah mereka itu dalam nazam, dibasuh dalam bentuk nazam. Hatmun ala kulli dhid taklifi ma'rifah bi anbiya'a ala tafsili qad ulimu fi tilka hujjatuna minhum thamaniyah min ba'di 'ashrin wa yabqa sab'atun wa hum Idrisu Hudun Shu'aibun Salihun wa kadha Dzulkifli Adamu bil Mukhtari qad khutimu. Artinya wajib atas tiap-tiap yang punya taklif itu mengenal ia. Wajib atas tiap-tiap mukallaf lah. Itu maksudnya
mengenal, mengetahui dengan segala anbiya atas jalan tafsil, secara detail, secara terperinci. Sungguhnya diketahui akan mereka itu. Dengan sungguh-sungguh kita mengetahui di dalam ayat hujutuna tilka hujutuna, setengah daripada mereka itu 8. Kemudian daripada 10, yakni 18 yang tersebut dalam Quran dalam ayat tilka hujjatuna, dan tinggal 7 orang. Berumah mereka itu Idris dan Hud dan Syuaib dan Saleh dan demikian lagi. Ada Quran, dan Quran sebut secara langsungnya, maka ada 2 pandangan pendapat ulama. Ada yang mengatakan wajib kita beriman, mengetahui, bukan hanya sekadar beriman, mengetahui akan nama-nama mereka yang 26. Kita dengar 25, ada kata 26. Dalam Durus Samin, Syekh Daud Al-Fatani punya kitab sebut 26. 26 ni masuk Nabi Allah Uzair AS. Nabi Uzair. Sebab tentang Nabi Uzair ini agak sedikit detail. Al-Quran menyebut secara detail, ya, Nabi Allah Uzair AS. Dia telah hidup selama 100 tahun. Al-Quran sebut, ya, dia telah hidup, dia telah tidur 100 tahun. Kaldai yang dia tunggang, himar yang dia tunggang tadi hancur reput jadi tanah. Habis anak-anak dia semua tidak ada lagi dah, ya. Semua pakat meninggal habis. Yang ada generasi 4 generasi. Dia sedang balik lepas 100 tahun, ada 4 generasi cicit dia. Daripada tak kenal dia dah, ya. Masalah pembangunan negara, perubahan daripada negeri tempat dia semua dah berubah. Pakaian dia masih pakaian 100 tahun dulu punya. Maka itu golongan Yahudi, sebahagian daripada golongan Yahudi telah mempertuhankan dia, mengatakan dia ni Tuhan. Itu yang dinobat dia menjadi Tuhan tu, ya, anak Allah. Macam mana Isa bin Maryam, Yahudi pula kata dia pun anak Allah. Ini satu pegangan yang salah, bertentangan dengan nas Al-Quran dan sebagainya, yang nyata bertentangan dengan dalil akal, hujah-hujah akli. Maka itu diterima oleh sebagian ulama, Nabi Uzair ni adalah Rasul 26. Tapi yang kuat, yang mu'tamad, mengikut Asy'ariyah Maturidiyah, 2 orang ulama besar dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, menghadkan 25 saja. Itu yang kuat. Jadi yang kita pegang sekarang 25 lah. Itu yang kuat, ya. Jadi kalau 26 ni satu pendapat lah para kalangan ulama, kerana disebut akan keadaan Nabi Allah Uzair dalam Quran tu agak sedikit detail. Jadi Allah highlightkan sedikit keadaan dia tu, maka ini memberi satu anggapan kepada setengah ulama dia adalah Rasul. Begitu. Para Rasul yang berpangkat ulul azmi, kuat dia punya azam. Ulul azmi ini dia punya azam tinggi, ya. Di atas mencapai keazaman itu, mereka menghadapi berbagai-bagai cabaran, tantangan, ya, daripada semua pihak, ya, khususan dalam kaum dan masyarakat di sendiri. Maka itu mereka dengan ketahanan, kekuatan, ketabahan, kesabaran mereka yang begitu tinggi, maka mereka terpilih 5 orang. Dan yang ulul azmi itu 5 orang, kata musannif, maka martabat mereka itu seperti tertib. Ikut tertib dia, pertama sekali Nabi Muhammad lah yang paling tinggi sekali, yang banyak cabaran, banyak ujian, ya, menghadapi. Kerana Rasulullah bukan hanya menghadapi kepada orang Arab, tapi juga kepada yang ajam, yang bukan Arab, ya. Dan dakwah Rasulullah juga kepada jin, makhluk jin. Sebab itu cabaran itu banyak, lebih daripada Rasul-Rasul yang lain. Maka Rasulullah diletakkan sebagai Nabi Rasul yang dikira sebagai ulul azmi, kuat tinggi, dia nombor 1. Kemudian urutan yang kedua, Nabi Allah Ibrahim AS.
ya. Kemudian urutan yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian urutan yang keempat Nabi Isa ibnu Maryam, kemudian urutan yang kelima Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nuh datang awal. Dia semua Rasul, tapi dia duduk di belakang sebab cabaran dia tak begitu berat. Ujian-ujian datang kepada juga tidak berat seperti yang ditanggung oleh rasul-rasul yang sebelumnya, seperti Nabi Allah Ibrahim, Nabi Musa, ya. Itu di antaranya disebut tadi. Itu yang kita ambil. Kemudian kita rujuk sedikit kepada pegangan para ulama, di mana kita ambil faham tentang dua rasul ni lah, ya. Baik. Jadi saya bawa sedikit daripada kitab lain lah, ya. Kita rujuk pada kitab lain, kita halusi sikit bab beriman kepada rasul ni, ya. Itu nah. Ya. Ay yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa tafsila 25 min al-mursalin. Wa ma'na lazima wajaba wa farada. Yani wajib bagi setiap orang mukallaf mengetahui secara rinci, terperinci akan 25 orang rasul. Maka lazim adalah wajib dan fardu, bukan sunat. Wajib beserta fardu di atas kita mengetahui akan 25 rasul ini, ya. Maka itu dia kata tadi, ia sebut sebagai musannif, ya. وقال سهامي يجب على المؤمنين أن يعلم ويعلم صبيانه ونساءه وخدمه أسماء الرسل المذكورين في القرآن حتى يؤمنوا بهم ويصدقوا بجميعهم تفصيلا. Lebih kurang pada makna dia. Berkata Syekh Suhaimi, ulama yang menyusun ilmu akidah ni, antara yang termasyhur, wajiblah di atas orang-orang yang beriman supaya untuk mengetahui dan juga mengajar kepada anak-anak dia. Bukan kata kita saja, kita kena ajar kepada anak-anak kita, isteri-isteri kita, dan para pembantu dalam rumah tangga kita akan nama-nama para rasul yang disebut dalam Quran, hingga mereka mengimani dan membenarkan seluruh rasul itu secara terperinci. Itu dia, ya. Wala yadhunnu anna al-wajib alaihim al-imanu bi sayyidina Muhammadin faqat, fa innal imana bi jami'il anbiya'i sawa'un dzukira ismuhum fil Qur'an aw lam yuzkar wajibun ala kulli mukallaf. Yakni mereka tidak boleh menyangka bahawa yang wajib diimani adalah junjungan kita Nabi Muhammad. Itu yang paling kuat, paling penting sekali. Wajib, mereka tidak boleh menyangka bahawasanya yang wajib diimani itu adalah junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kerana semuanya iman kepada Nabi, baik yang disebut nama dalam Al-Quran maupun tidak, adalah wajib bagi setiap orang mukallaf. Tapi Nabi kita itu lebih penting lagi, kita mengetahui secara rinci, ya. Wahum ayil madhkuruna fil Qur'ani 26 atau 25. Yani mereka para nabi rasul itu, yakni yang disebut dalam Quran, itulah ada 26 atau 25 yang sebut tadi lah. Itu kita tengah baca daripada kitab lah. Tentang kata di mana Ustaz PMB pula ni, ya. Itu dia, ya. Wa nazamtuha min bahril basiti faqultu, dan aku telah menazamkan dalam bahar basit. Ada satu zikir dia panggil bahar basit, zikir, yang disusun zikir itu banyaklah, panjanglah. Dalam itu disebut asma'u rusulin bil Qur'ani alaika tajib, nama-nama rasul Al-Quran atasmu adalah wajib. Ka'adamin Zakaria ba'da Yunusihim Nuhin wa Idrisa Ibrahim wal Yasa Ishaqa Yaquba Ismailu Salihim Ayyuba Haruna Musa ma' Shu'aibihim
Dawud Hudin Uzairin summa Yusufihim Lutin wal Ilyasa dil kifli aw ittahada Yahya Sulaiman wa Isa ma'a Muhammadihim. Ya. Dan dia kata tadi nama-nama Rasul Quran itu atasmu wajib seperti Adam, Zakaria, Yunus, Idris, Nuh, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Ismail, Saleh, Ayub, Harun, Musa, Shu'aib, ya, Daud, Hud, Uzair, kemudian Yusuf. Uzair pun disebut. Itu 26 lah. Tapi yang kuat 25 ya, seperti kita faham. Dan Lut, Ilyas, Zulkifli, ya, Yahya, Sulaiman, Isa serta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling pentinglah kita nak faham begitu ya. Wa ma'na aw ittahada anna dzal kifli qila huwa al-Ilyas wa qila Yusha'u wa qila Zakaria. Ma'na aw ittahad ataupun tunggal ialah sesungguhnya Zulkifli dikatakan menurut pendapat lain adalah Ilyas. Ada juga ulama mengatakan Nabi Allah Zulkifli itu adalah Ilyas. Nabi Allah Ilyas alaihissalam. Dan dikatakan juga ya, dan dikatakan tadi ini wakila Yusha'u wakila Zakaria, dikatakan menurut pendapat lain Yusra, dikatakan juga menurut pendapat lain Zakaria. Ada juga ulama yang menyebut ya, Zulkifli ini nama dia Ilyas, ada kata dia Yusha, ada kata dia Zakaria. Tengok pandangan ulama sekali dah. Ya, wakila Hizkil bin al-Ajuzi lianna ummuhu kanat ajuzan fas'alat Allahi al-walada ba'da kibariha fahawajalaha khirkil. Dan dikatakan pula bahawanya Hazkil ni ibnu Ajuz kerana ibunya adalah nenek menjadi nenek para nabi-nabi rasul yang lain. Dia mohon kepada Allah supaya diberikan anak padanya tuanya, maka Allah berikan kepadanya Hazkil. Ini satu kali mengatakan Hazkil ni ada juga dimasukkan sebagai kalangan rasul. Ada juga ya Hazkil. Nabi Allah Hazkil alaihissalam, dia telah menghidupkan mukjizat dia, antaranya menghidupkan 700 orang yang dah mati. 700 orang yang mati, Nabi Allah Hazkil mohon kepada Allah, Allah izinkan sebagai satu mukjizat menghidupkan 700 orang. Nabi Isa hanya menghidupkan 5 orang ya. Daripada angkat dia jadi anak Tuhan, nampak? Hazkil menghidupkan 700 orang. Itu saya duduk tekan bila berjumpa dengan orang Kristian ni. Pasal apa hangpa ambil Isa Bibo sebagai anak Tuhan? Hizkil ada sebut dalam kitab ni, dalam New Testament ada sebut. Nabi Allah Hizkil alaihissalam, dia ada sebut dia menghidupkan 700 orang. Apa jumpa dalam kitab apa? Betul dia berkata ada. Pasal apa tak angkat dia anak Tuhan? Kenapa ambil Isa Bibo anak Tuhan? Inilah kejanggalan dalam hujah-hujah mereka ya, di mana manusia telah menobatkan, telah mengangkat Isa ibnu Maryam sebagai anak Tuhan pada tahun 325 sebelum Masehi. Itu dia. Ya. Nabi Isa telah diangkat menjadi Tuhan, anak Tuhan oleh orang-orang Nasara Bani Israel pada tahun 325 sebelum Masehi. Itu dia, nampak ya? Itu dia. Maknanya sudah ada nyata. Ini bukan dalam kitab mereka, bukan dalam Quran, bukan dalam apa semua. Dia lebih cenderung kepada masalah politik. Ya. Ini disebut oleh Syekh Abdul Hakim, Dr. Maulana Abdul Hakim As-Siddiqi, seorang ulama daripada India yang banyak menulis tentang ajaran Kristian yang menyeleweng. Dia pun telah berbincang, dia telah dijemput khas oleh Sir George Bernard Shaw ya, mengadakan satu perbincangan rundingan khusus di satu hotel terkemuka di Tanzania. Saya ada dia punya
Dia punya perbincangan tu ada kat saya dalam bahasa Inggeris lah ya. Di mana ketika itu Sir George Bernard Shaw tanya dekat Abdul Sadiqi, macam mana, apa dalil, di mana tuan tahu ya bahawa Isa ini telah dinobat sebagai anak Tuhan? Bukan dalam kitab mereka, bukan kitab mereka yang turun macam tu. Dalam kitab Injil, dalam kitab apa, dalam kitab-kitab Bible tidak ada sebut kata Isa tu anak Tuhan, tak ada sebut. Tapi macam mana dia telah menjadikan Isa sebagai anak Tuhan? Dia bawa dia punya rangkaian hujah-hujah, fakta-fakta dia, dan disitulah keluar tarikh ya, di mana Nabi Isa telah diangkat menjadi anak Tuhan oleh masyarakat Nazirah. Menazari itu Nasara lah, Nazirah, Nazari orang putih kata ya. Ya, dia itu di mana telah dinobatkan dia sebagai anak Tuhan pada tahun 325 sebelum Masihi. Masihi bulan pada satu bulan Masihi itu, 1 tahun memang pertama lahirnya Nabi Isa bin Maryam. Jadi pada tarikh lahir Nabi Isa bin Maryam tu 1 Masihi. Sebelum dia lagi sudah dinobat Nabi Isa sebagai Tuhan. Nampak begitulah keji dan jahatnya mereka mengadakan baik ya, baik. Jadi kita lihat pertama ini, kita lihat ayat awalul khamsati wal 20 Adamu abul bashar. Maka yang pertama sekali adalah Nabi Adam Abul Bashar, bapa bagi segala manusia. Itu nombor 1 di gelarannya Abul Bashar, bapa manusia. Sebelum tu tak ada Bashar. Sebelum Nabi Adam AS, mengikut riwayat daripada Abu Dzar Al-Ghifar ya, bahwasanya Allah telah mengadakan 1 juta Adam. 1 juta Adam sebelum Nabi Allah Adam AS. 1 juta Adam ni satu jenis makhluk yang mana rupa mereka ini macam manusia lah juga. Ada kaki tangan dia, kepala, rupa, mata, telinga macam kita lah. Tapi bentuk fizikal dia tidaklah seindah manusia macam kita. Nampak tak? Nampaklah sedikit dia punya cacat dia, kepelikan dia dalam tubuh, fizikal dia. Mereka ni hidup dalam satu tempoh yang agak lama, zaman pra-sejarah dia panggil, awal mula. Ada disebut dalam setengah-setengah kita kata zaman batu ya, zaman batu, zaman Flintstone. Zaman tu ya, mereka ni hidup dengan tidak ada budaya kehidupan yang baik, yang standard ya, kerana tidak ada rasul, tidak ada kitab, belum ada rasul, belum ada kitab lagi. Jadi Allah jadikan makhluk ni, maka mereka telah hidup dengan semau-mau cara mereka sendiri ya, dan akhirnya mereka telah binasa semua, tak hidup, habis pakat mati habis. Sama-sama mereka berbunuh-bunuhan, pakat mati habis semua. Ya, lebih kepada hayawan ya, daripada binatang. Ya, ini yang kita sebab tu bila Allah kemukakan kepada mu'tamar malaikat, ini ja'il fil ardi khalifah, sebenarnya aku nak jadikan khalifah, maka para malaikat bukan protes, malaikat nak tanya kepada Allah. Ya, khalifah ni pengganti. Makna khalifah dalam bahasa Arab ni mengikut jurungan dalam tafsiran, khalifah ni pengganti bagi yang telah ada. Kita panggil Rasulullah mangkat, pengganti dia panggil khalifah. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi khalifah maknanya pengganti. Bila kata ini ja'il fil ardi khalifah, aku nak jadikan pengganti di atas muka bumi ni. Bila kita pengganti, benda yang nak diganti itu semua sudah binasa, hapus. Maka malaikat tengok ni makhluk ni yang kata 1 juta Adam ni, mereka berbunuh-bunuhan, berbantah-bantahan, sama-sama lipas sendiri. Jadi malaikat kemuka kepada Allah. Ya, kenapa engkau nak buat pengganti lagi? Mereka ni dah mati, berbunuh-bunuhan, berbantah-bantahan. Pasal apa nak buat lagi sekali lagu mereka nak ganti? Ataupun mungkin nak buat lagu kami. Kami doa adalah, kami tak bertentangmu ya Allah. Nahnu nusabihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami bertasbih, kami bertahmid kepadamu.
Jadi nak buat depan ni siapa? Yang ni pengganti ni ganti. Kalau nak ganti yang dah mati tadi ni memang tak kena lah. Kalau nak ganti macam kami duk ada lah. Jadi nak ganti macam mana? Dia tanya tu ya, satu curious. Malaikat pun ada curiosity, ya. Ada satu persoalan dalam di kehidupan dia nak tanya. Jadi Allah pun jawab dalam rangka yang cukup pendek, yang punya makna yang luas, yang memberikan suatu uslub ataupun suatu keadaan di mana para malaikat ini tertanya-tanya sampai kiamat tak selesai jawapannya. Belum ada jawapan lagi sampai kiamat. Sebab tu Allah hantar malaikat ni bersama-sama dengan manusia, nampak? Dia kena khidmat kepada manusia, dia kena sujud kepada manusia, sujud kepada Adam, memberi khidmat. Dalam khidmat itu dia akan melihatlah perjalanan makhluk yang dikatakan khalifah ni macam mana. Istimewa. Maka tu Allah jawab kepada malaikat, inni a'lamu ma la taf'al, ma ta'lam. Aku mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Ya. Makhluk yang aku nak buat ini tak boleh jelas kepada kamu sebab kamu tak boleh faham. Malaikat tidak ada punya kekuatan ilmu seperti kita. Ya, malaikat tidak ada kekuatan ilmu seperti kita. Maka itu malaikat tidak boleh faham. Itu kata-kata dini disebut makhluk yang dia akan cipta ini adalah bashar. Sebab tu Nabi Adam disebut Abu Bashar. Itu artinya ya, bahasa baik. Kemudian yang kedua, ya, wa thanihim Idrisul ladzi huwa hayyun fis samai, ya, fis samai rabi'ah aw sadisah aw sabi'ah aw fil jannah. Yang kedua Nabi Idris yang hidup di langit yang keempat atau keenam atau ketujuh. Ulama pun tak boleh pasti, ya. Nabi Idris hidup mungkin di langit yang keempat, mungkin di langit yang keenam, mungkin di langit yang ketujuh, atau hidupnya di syurga. Masih belum ada dalil yang qat'i, yang putus, ya, menyebut di mana kedudukan Nabi Idris. Tapi kalau kita lihat dalam kisah Isra wal Mi'raj, Nabi Idris berada pada langit yang keempat. Langit yang keempat. Langit mula berjumpa dengan Nabi Allah Adam. Langit kedua berjumpa dengan Nabi Allah Yahya dan Isa. Langit yang ketiga berjumpa Nabi Yusuf alaihissalam. Langit yang keempat berjumpa Nabi Idris. Nampak? Langit yang kelima berjumpa Nabi Harun. Langit yang keenam berjumpa Nabi Musa. Langit yang ketujuh berjumpa Nabi Ibrahim AS. Itu yang masyhur dalam kisah Isra wal Mi'raj. Dia bawa hadis. Ada satu kitab besar ditulis oleh seorang ulama Qatar, Isra Mi'raj, sebab itu komplit daripada Isra Mi'raj. Kalau kita nak ambil riwayat yang sahih, ya, pencerahan yang terperinci dengan dalil-dalil Quran dan hadis, kitab itulah, ya, satu kitab yang merumus tentang Isra wal Mi'raj. Ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kita Arab tu diterjemah dalam bahasa Indonesia. Nak beli di Malaysia tak ada. Duka citanya tak jual di Indonesia. Saya pun dapat hadiah daripada sahabat-sahabat di Indonesia, ya, kisah Isra wal Mi'raj. Baru kita dapat jumpa betul, ya, dengan hadis-hadis dia bawa sekali. Ulama Qatar yang tulis kitab tu, cantik, kan. Tu di situ ada hadis menyebut Nabi Idris ada langit yang keempat. Jadi itu yang kuatlah kita kira betul, tapi tak penting. Itu tak pentinglah, tak wajib nanti kita nak mengetahui sampai ke situ. Fardu kifayah. Nampak agak-agak payah ingat, tak payah. Ya, agak-agak susah rumit tak jumpa pun tak payah. Tu baik. Kemudian dia kata tadi ini, udkhila fiha ba'da an uzika al-mauta wa uhya wa lam yakhruj minha wa huwa jaddu abi Nuh. Itu dia, nampak. Nabi Idris ni dimasukkan dalam syurga setelah dia merasai kematian, di mana dia telah dimatikan, dia jumpa kematian, kemudian dihidupkan mula dan beliau keluar daripada syurga, ya, selamanya. Nabi Idris adalah merupakan datuk
kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Itu dia lah ya. Minal arfi. Kemudian dia kata tadi, yang ketiga, wa thalisuhum Nuhun alladhi anjahu Allahu minal gharqi bitufan. Dan yang ketiga, Nabi Allah Nuh alaihissalam, di mana Allah selamatkan daripada tenggelam, dilanda dengan taufan. Nabi Nuh ya. Wa rabi'uhum Hudun alladhi anjahu Allahu minar rihi as-sarsari ay syadidi sautuha allati ahlakat 'ad. Dan yang keempat, Hud alaihissalam, yang Allah selamatkan daripada angin yang sangat keras suaranya, yang angin itu telah menghancur kaum 'Ad. Lepas kaum ni timbul pula kaum Samud. Itu dia. Wa khamisuhum Salih alladhi anjahu Allahu min sayhati Jibrilati ahlakat Samud. Nampak? Dan yang kelima, Nabi Allah Saleh, yang Allah selamatkan daripada tempikan suara Jibril yang jeritan telah menghancurkan kaum Samud. Pecah habis anak telinga. Ya, tempikan dengan sekali tempik, Jibril pun menempik dengan sekali tempik, pecah habis anak telinga. Hari mula muka mereka semua jadi kuning, lagu penyakit kuning. Orang kena barah sampai perangkat hati tu, stage 4, kuning lah. Muka pun kuning, mata kuning, lidah pun kuning. Nampak? Ya, kuku-kuku semua kuning. Ya, tu nak mati dah tu, kanser. Ya, mereka jadi kuning muka mereka. Hari kedua semua tengok, muka hang kuning, muka hang kuning, muka hang pun kuning, semua pakai kuning. Hari kedua tukar, muka dia jadi merah macam udang kena bakar. Mari hari ketiga, muka jadi hitam, habis. Panas muka dia, panas dia pegang sini, muka dia panas. Dia tanggung panas, menjerit-jerit, sakit, melupuk-lupuk. Ketika itulah Jibril menempik dengan satu tempikan. Sekali tempik, pecah anak telinga habis semua. Keluar darah kot telinga, kot hidung, kot semua ya. Berselerak mati, tak ada seorang pun hidup. Itu kaum Samud. Yang mana yang beriman dengan Nabi Allah Saleh, ada yang beriman Saleh, itulah keturunan yang turun bahasa Arab sekarang. Nampak tak? Silakan muazzin dengan segala hormat mengumandangkan azan, silakan. Dia berjalannya masalah. Allahu Akbar.
والتتمة والصلاة سيدنا محمد الوسيلة فضيلة والشرف والدرجة العالية رفيعة وعظم مقام محمود والتالي حالة الشفاعة القيامة والرحمة وأنت الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله وآله وصحبه ومن نصره ووالاه. Ya. ثم أعلم أن أوضاع جميع أسماء الأنبياء عجمية إلى 4 فهي عربية وهي محمد وهود وصالح وشعيب. Kemudian ketahuilah, dia kata sungguhnya asal kata semua nama-nama Nabi adalah bahasa Ajam, bukan bahasa Arab. Nama-nama Nabi semuanya bahasa Arab, bukan bahasa Arab, bahasa Ajam. Kecuali 4 saja yang bahasa Arab. 4 orang Nabi saja nama tu daripada bahasa Arab. Yakni Nabi kita Muhammad. Muhammad bahasa Arab. Ya. Hud, Nabi Allah Hud alaihissalam bahasa Arab. Salih bahasa Arab. Shu'aib bahasa Arab. Yang lain semua bukan bahasa Arab. Nampak? Musa, Isa, Nuh, nampak tak? Ya, bukan bahasa Arab, bahasa Ajam lain daripada Arab. Dia kata tadi ya. Itu dia ya. Wa kulluha la tansarifu ila sab'atun fatusrafu yajma'aha wa qaluka sun syamlahu. Dan semua nama Nabi tidak boleh diberikan tanwin. Tidak tanwin. Semua nama Nabi tidak tanwin. Itu tanwin apa? Tahu kan? Fathatain, dhammatain, kasratain, an, in, un. Itulah dhammah ada dipanggil tanwin. Nama-nama Nabi tak ada tanwin. Pelik sikit, halusi begitu ya. Ya. Boleh terimpun kecuali 7 ya. Ada 7 orang rasul saja yang nama mereka ada tanwin. 7 orang rasul nama daripada tawhid. 25, 7 saja yang ada tanwin. Yang lain tidak ada tanwin. Kosong. Ini terhimpun dalam kalimah sun syamlahu. Sad, nun, shin, mim, lam, ha. Sun syamlahu. Jadi sad, dia kata huruf sad bagi Nabi Saleh, huruf nun bagi Nabi Nuh, huruf shin bagi Nabi Shu'aib, huruf dan juga syis, huruf mim bagi Nabi Muhammad, huruf lam bagi Nabi Lut, dan huruf ha untuk Nabi Hud. Nampak tak? Itu dia ya. Kecuali 7 ada tanwin. Sebab itu kita Muhammadun, tak ada Muhammadu. Muhammadun, Nuhun. Nampak? Itu dia kita baca lagu tu ya. Nuhun, Lutun. Ya, dibaca dengan inilah kaedah diakui sebagai dalam ilmu nahwu lah yang kita bawa sedikit ya. Tapi dalam nazam dia kata di sini dia kata ada 3 nama dibaca dengan tanwin, iaitu Nabi Adam, Adamun, Nuhun, Lutun. Tak apalah yang ni tuan-tuan tak tahu, tak apalah ya, dia fardu kifayah. Jadi kita sebut lebih sikit lah, saya bagi maklumat lebih sikit bagi tuan-tuan nampak beza. Nanti orang tanya siapa dia ada tanwin, yang ni tak ada tanwin. Sebabnya lah dia kata ya, wa 13 tuqra'u bighairi tanwin. Dia kata ada 13 nama yang dibaca tanpa tanwin. Dia punya nama Idrisu, Hudu, Ibrahimu, Ismailu, nampak, Ishaqu, Yaqubu, Yusufu, nampak tak? Yusufa, Ayyuba, Shu'aiba, Haruna, Dawuda, Sulaimana, Ilyasa. Nampak? Semua tak ada tanwin. Tak apa, yang tu lah ya. Dan dikatakan tadi ini ya, iaitu di mana para rasul ini itu oleh Allah Subhanahu wa taala ada punya kelebihan yang diberikan oleh Allah. Bila kita kata innallaha wa malaikatahu ta'ala salawat kepada Muhammad, kita bila selawat dengan Nabi, maknanya kita juga berselawat kepada semua nabi-nabi, rasul-rasul. Itu faham ya? Faham ya? Selawat Nabi ini tuan-tuan, bila tuan-tuan selawat, di mana-mana tuan-tuan duduk, tuan-tuan selawat, maka apa juga yang ada di keliling tuan-tuan bersama tuan-tuan juga akan turut selawat, walaupun benda tu benda mati. Nampak tak? Ini kelebihan selawat.
Sebab tu sebut innallaha wa malaikatahu yusholluna, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Maka hendaklah kamu wahai orang beriman berselawat kepada Nabi dengan selawat yang sempurna. Maka itu bila kita berselawat dalam kereta, kita bawa kereta, kita selawat, habis satu kereta semua ikut selawat sama. Itu dia. Nampaklah. Masa kita duduk makan, kita selawat habis dengan lauk pinggan, piawan, jam semua pakak selawat habis. Itu kelebihan selawat. Kelebihan selawat lah. Kalau Allah izin, kita boleh dengar benda-benda di selawat. Allah boleh izin. Pada orang tertentu, Allah boleh izin kita boleh dengar meja kursi duduk selawat dalam rumah kita bila kita selawat. Kelebihan selawat daripada yang lain, kerana dia melibatkan Allah yang berselawat. Sebab bunyinya Allah yang berselawat. Sebab tu semua makhluk kena ikut, kena dengar. Nampak tak? Dan kena turut-turut bersama-sama. Kelebihan lah. Jadi kita mengenali Rasulullah kita lebih daripada segala Rasul ini ada di antara perkara yang paling penting di mana kita kena melihat. Baik, kita baca balik bab yang kita kena mengaji lagi lah. Habis. Selesai lah. Kemudian kitab-kitab yang diturunkan kepada para Nabi. Kitab. Dan yang punya kitab daripada mereka itu 8 orang. Ada 8 Rasul daripada 25 yang ada kitab. Ya, iaitu Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Adam dan Daud dan Syis dan Idris dan Ibrahim. Maka kepada Nabi kita Muhammad diturun Al-Quran, dinamakan juga Furqan. Nabi kita Muhammad, Al-Quran juga Furqan. Dan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Dan kepada Nabi Isa Injil. Nabi Allah Daud Zabur ataupun Mazmur. Zabur ataupun Mazmur kita sebut. Itu satu kelebihan diberi Allah Ta'ala. Kepada Nabi Allah Adam ada 10 suhuf. Suhuf ni cuma manuskrip. Dia manuskrip, tidak bentuk kitab. Dia bukan kitab ya. Kalau dia turun dalam keadaan lengkap, itu kita panggil kitab. Jadi pada Nabi Adam ni 10 suhuf saja. 10 daripada manuskrip. Dan kepada Nabi Syis, anak Nabi Adam, juga dia ni dikira sebagai Rasul mengikut satu hadis. Di antara 313 orang Rasul. Ada lagi hadis mengatakan Rasul bukan 25, 313. Jadi antara 313 itu Syis termasuk sebagai Rasul. Tapi ini tidak kuat dalil dan tidak menjadi satu perkara yang diwajibkan kita mengetahui lah. Ya, yang kita wajib 25 itu saja. Jadi Nabi Syis 50 suhuf ataupun 60 suhuf. Nabi Idris 30 suhuf ataupun 50 atas khilaf padanya. Kepada Nabi Musa, dahulu pada Taurat ada 10 suhuf. Nabi Musa ada ekstra lagi. Selain daripada dia mendapat Al-Quran dan mendapat kitab Taurat, sebelum Taurat Allah bagi kepada dia 10 suhuf. 10 suhuf itu yang ada cerita 10 rukun. Ada filem dulu kan, 10 Commandment. Ada 10 rukun yang diturunkan Nabi Allah, Nabi Musa AS, itu dalam 10 suhuf lah. Dalam 10 suhuf tu lah. Itu ada sebut. Taurat ni dia datang lebih. Maknanya datang lebih perkara yang lain, hukum-hukum dan peraturan lain. Ada masalah peperangan, masalah perkahwinan, masalah perniagaan dalam kitab Taurat. Antara Rasul yang pertama yang menerima syariat Nabi Musa AS. Tapi tak lengkap, dilengkapi dengan oleh syariat Nabi kita Muhammad SAW. Ada yang dimasuk, ada yang dikekalkan hukumnya, ada yang ditambahkan hukumnya, ada yang dimodifikan hukumnya. Berat jadi ringan. Begitulah. Contoh kita kata macam orang-orang nak bertaubat. Kalau Nabi Allah dalam hukum syariat Nabi Allah Musa AS, orang nak taubat tu dia kena bunuh diri dia sendiri. Bila dia tak mampu bunuh, orang lain kena bunuh dia. Nampak? Itu dalam ajaran Taurat Nabi Allah Musa AS. Kita nak taubat senang, astagfirullahalazim. Besok taubat, besok buat balik. Kita Nabi Musa punya umat tak boleh. Kalau dia ni anak zina, orang tu anak zina, dia nak buat kerja haji. Zaman itu dalam ajaran Nabi Musa AS, dia kena bunuh mak dia. Kena bunuh mak dia sendiri. Nampak tak?
baru boleh buat haji. Itu dia. Berat lah. Nah. Dia tak bunuh lah. Dia nak buat haji. Dia kerana nak kena bunuh mak, dia tak pergi haji. Nampak tak? Tahap tu punya tinggi. Anak-anak yang di luar nikah. Nampak tak? Ya. Bukan bunuh bapak, dia tak tahu bapak dia siapa. Nampak tak? Yang dia tahu mak dia saja, maka dia kena bunuh mak dia. Supaya hilang nama zuriat, dia adalah perawal kepada zuriat, maka dia akan buat kerja haji. Ini syariat dalam ajaran Nabi Musa AS. Ya, dikekalkan sampai Nabi Isa. Ya, Nabi Isa pun terima ajaran itu juga sampai Nabi Isa. Ya, banyaklah antara yang makanan-makanan tak boleh makan. Ya, tak boleh makan sup tulang, tak boleh makan. Sup lemak tak boleh makan. Nampak? Sup ekor tak boleh makan. Sup ekor tak boleh makan. Ajaran dalam ajaran Taurat. Nampak tak? Ya. Kena makan daging saja. Daging saja. Tulang tak boleh. Lemak tak boleh. Nampak tak? Tu dia. Banyak benda dia tak boleh makan. Itu dia. Dan dia tak boleh makan benda-benda asam, masam tak boleh makan. Ya. Jeruk-jeruk Pak Ali tak boleh makan. Nampak tak? Itu ajaran dalam ajaran Musa. Berat dalam kitab Taurat. Bila datang Rasulullah, maka diubah sesuai. Ada yang boleh, ada yang tidak. Nampak tak? Itu dia lah. Kita pakat boleh balik. Apa yang tak boleh dalam ajaran Musa, sudah boleh dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Benda yang tak boleh itu semuanya beri mudarat sebenarnya. Memanglah kita cek balik ya, benda-benda yang diharamkan dalam ajaran Nabi Allah Musa tu memang bawa mudarat. Ya, makan lemak tak boleh lah. Makan tulang tak boleh. Tulang ni makanan jin. Nampak sup tulang. Itu dia. Memang sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Ya. Habis macam mana jin makan tulang, dia tak makan isi ke? Nabi kata dia makan isi, dia bukan makan tulang. Tapi di atas tulang tu ada daging ghaib. Di atas tulang-tulang tu ada daging ghaib, lampiran daging-daging ghaib yang manusia tak nampak. Jadi bila kita buang tulang, kita ambil isi, kita buang tulang, tulang yang kita buang tu ada isi lagi, kita tak nampak. Jadi jin makan daging tu lah, dia bukan makan tulang. Nampak tak? Pada zahir kata nampak makan tulang lah. Sebab di atas tulang tu ada isi yang ghaib, yang kamu tak nampak. Kalau Allah bagi nampak, yang tu pun kamu makan. Nabi kata nampak. Tu ada hadis Rasulullah SAW yang menyebut maka tu Allah pada kalangan orang Yahudi, dia tak bagi makan langsung tulang. Kita hari ni boleh makan tulang, tapi kita tak dapat makan isi yang disaluti secara ghaib. Yang tu kita tak dapat. Yang tu semua jin ambil. Nampak tak? Jadi kita makan tulang tu, makan sisa jin lah. Faham tak? Ya. Maka tu tak bagus. Benda tu tak bagus. Itu dia. Ya, asam memang tak bagus. Orang yang banyak makan asam ni, dia akan lupa. Dia kurang nak ingat, kurang bagus ingatan. Nampak dia mudah lupa, mudah kena penyakit nyanyuk. Maka tu diharamkan dalam ajaran Nabi Musa AS. Itu ada sebab. Maka dalam ajaran Nabi dibolehkan, tapi Nabi sebut, Nabi sendiri tak makan benda-benda tu. Nampak tak? Nabi tak pernah makan sup tulang tak dah. Nampak tak? Itu dah ya. Kalau Nabi makan pun sup kepala kambing. Kepala kambing, sup tu daripada isi yang ada di kepala kambing. Itu ada Nabi makan. Lain tidak ya. Itu maksud yang antaranya kita sebutlah. Jadi kemudiannya apa yang boleh kita sebut, kitab-kitab diturunkan tadi ya. Baik, habis. Kemudian kita lihat Nabi Musa dapat 10 kitab, 10 suhuf sebelum Taurat, dan pada satu riwayat Nabi Nuh ada 20 suhuf. Nabi Nuh ada 20 suhuf, maka jumlah kitab yang turun di langit atas riwayat ini 184. 184, yang masyhur lagi mutamad 104 buah. Yang masyhur 104. Tapi secara umum diketahui oleh para alim ulama merumuskan 184. Ya, ada sebut dalam kitab ya. Baik, habis. Selesai dah tu nah. Kemudian dia turun dalam 3 bahasa lah.
Pertama dalam bahasa Kibeti, kedua bahasa Suryani, ketiga dalam bahasa Arab. Yang keempat dalam bahasa Kibeti. Kibeti Yahudi secara Ibrani, kemudian bahasa Suryani, kemudian bahasa Arab. Ada 4 bahasa. Kitab-kitab yang langit kata 184 tu dalam 4 bahasa lah. Yang masyhur, yang banyak turun kitab-kitab dalam bahasa Suryani. Bahasa Suryani, Aramik, Suryani orang putih kata Aramik, Suryani. Bahasa Ibrani tak banyak. Ibrani bahasa Yahudi tua. Itu bahasa Yahudi tua, tak banyak turun. Yang banyak Suryani. Yang ketiga bahasa Kibeti, lagi kurang. Kibeti ini turun kepada kitab kepada Nabi Allah Daud AS. Penduduk-penduduk Mesir, raja-raja Mesir dulu ni semuanya berbahasa Kibeti. Rasulullah pun mendapat anugerah, dihadiah oleh Maharaja Maukakus. Rasulullah hantar da'i pergi seru Islam dekat dia. Dia tak bantah, dia terima, tapi dia tidak masuk Islam lah, tak masuk. Dia sedia menghantar jizyah, kita panggil ufti, kepada pemerintah Islam. Tiap-tiap tahun dapatlah ufti, tiap-tiap tahun. Jadi ufti ini sebagai suatu bayaran. Dengan bayaran itu kerajaan pemerintah Islam akan menjaga orang kafir yang berada dalam kelingkungan negara-negara Islam ataupun yang berada berdekatan negara Islam, yang dipanggil kafir zimmi. Kafir zimmi. Kafir zimmi ini mereka tak menentang Islam, tapi mereka tak ikut. Dia tak beriman saja kepada Allah dan Rasul. Itu saja. Tapi dia tak menentang Islam. Dan dia pula dipelihara, dijaga lagi kerajaan Islam. Zimmi, ada sebut dalam kitab ijma', telah diijma' para alim ulama ada 28 perkara sebagai syarat untuk menjadi kafir zimmi. Benda tu kita tak bincang. Kalau kita cek balik tak ada. Di Malaysia ni lagi tak ada. Ada 28 syarat baru dia boleh diistilah, boleh dimasuk dalam kumpulan kafir zimmi. 28 perkara. Bila cek balik kitab-kitab ijma' pun kita nampak yang telah ijma'kan. Hari ini kita, sebab kita lebih kepada pegangan sekular, pemerintahan kita masih lagi berbau sekular, belum 100% Islam. Mana ada negara Islam hari ini yang ikut Islam 100%? Tak ada. Kecuali Saudi lah. Saudi pun dah berubah sekarang. Baik, naik Perdana Menteri baru, wujud jawatan baru Perdana Menteri. Saudi baru ada jawatan baru Perdana Menteri. Muhammad bin Salman, anak King Salman, jadi Perdana Menteri. Dia telah buat satu perubahan drastik begitu besar, memisahkan pentadbiran negara daripada institusi ulama. Jadi ulama tidak boleh menyentuh soal-soal pentadbiran. Nampak dia pentadbiran dia berteraskan kepada faham liberalism. Jadi dia ada dua lah, liberalisme plus wahabisme. Dua wahabisme, antara dua. Jadi secara agama, kalau urusan agama, urusan hukum, urusan syariat, dia adalah berteraskan kepada faham wahabiyah. Dia istiharkan. Dan urusan pentadbiran negara, urusan sosial, urusan masyarakat, urusan politik, urusan siasat, urusan daulah, dia tertakluk kepada faham liberalisme, lebih kepada akal, lebih kepada kesesuaian akal. Nampak tak? Moderate secara akaliah. Itu dipakai dalam Saudi sekarang. Itulah antaranya yang boleh kita ambil faham, sedikit perubahan yang besar tapi bawa angkara yang begitu berat pada dunia Islam. Itu antara yang kita kena fahamlah baik habis. Kemudian perkara-perkara yang wajib bagi Rasul. Apa perkara yang wajib bagi Rasul ni?
Kata, dan adapun yang wajib bagi segala rasul, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dia atas jalan tafsil, iaitu 3 perkara seperti kata musannif. Wa amma rusulu alaihi wassalatu wassalamu fayajibu fi haqqihimus sadqu wal amanatu as-sidqu wal amanatu wat tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi. Ini bahasa kitab lah ni. Dan adapun segala rasul alaihi wassalatu wassalam, maka wajib pada hak mereka itu siddiq pertama, artinya mukallaf, muafakat khabarnya itu pada nafsul amr, dan amanah kepercayaan, menyampaikan barang yang disuruh akan mereka itu dengan menyampaikan dia bagi sekalian makhluk. Kita nak pergi ziarah Rasulullah, nak pergi ziarah Rasulullah di Madinah, kita kena ada ilmu ni. Kita kena kenal Nabi. Pasal apa aku ziarah? Pasal apa disunatkan kita ziarah Rasulullah? Jangan kita sama ziarah Rasulullah dengan kita ziarah orang lain. Kita ziarah ulama, ziarah wali-wali, ziarah kubur-kubur orang saleh. Itu lain. Itu ziarah kerana kesalehan mereka, mengambil keberkatan. Kita ziarah kubur-kubur yang lain daripada Nabi kita Muhammad SAW ni semata-mata untuk mengambil keberkatan, dan lebih daripada itu. Dekat dengan mereka adalah keberkatan itu. Maknanya antara keberkatan itu mereka mendoakan bagi kita. Nabi Muhammad bukan. Nabi Muhammad bukan keberkatan saja, lebih daripada itu lagi. Maknanya kita hadir menziarahi makam Rasulullah tu, yakni kita seolah-olah macam membai'ah Rasulullah, seolah-olah macam kita menyaksikan keluhuran, kebenaran, keunggulan risalah baginda Nabi. Maka tu aku ziarah. Itu ziarah kita karenanya. Macam orang buat kerja haji lah, pergi Kaabah, tawaf, bukan hakikatnya kita pergi tawaf, kita pergi ziarah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang punya rumah. Nampak tak? Itu baru betul. Jadi kita kena kenal Allah. Bila kita nak pergi ziarah Allah di Makkahul Mukarramah, melaksanakan tawaf, wajib kita kena kenal Allah tu dengan sifat-sifatnya, mentauhidkan Allah pada kewujudannya, pada sifat perbuatannya, dan pada nama-namanya. Itu dia. Nampak tak? Baru kita pergi ziarah, kita pergi tawaf, ada pengertian, ada tujuan, kena pada tempat. Nampak tak? Tapi kalau kita tak kenal Allah, pergi ziarah, jadi makan angin. Jadi makan angin lah. Dapat tengok Kaabah, dapat tengok Masjidil Haram, dapat tengok Arab bermelilau keliling tu. Nampak tak? Dapat tengok segala hotel-hotel. Takat tu saja, dapat minum jerit air zam-zam sikit. Nampak tak? Jadi makan angin lah. Nampak tak? Tak ada. Saya pun pernah melawat Topong Cina. Saja nak tengok apa tu ada di atas tu. Kat Loxi Temple saya pergi naik. Saya naik pergi di atas. Nampak? Nak tengok apa di kumun sangat di atas. Rupanya ada 2 tokoh besar. Satu pokok buncit, satu pokok nipis. Nampak? Yang pokok buncit ni mau duit. Yang pokok buncit, yang pokok nipis ni dia jaga pasal kesihatan. Nampak tak? Benda tak ada lah. Di tu pula ada tolong juru cara pula bagi tahu kat saya pula apa dia ni, apa dia ni, apa dia ni, apa dia ni, apa dia. Saya tanya, buncit ni pasal apa buncit? Dia ni makan banyak. Dia duk kira duit dia bagi petang siang malam, dia kata. Nampak tak? Semua tu benda-benda mereka dia bagi ada sendiri. Saya duduk senyum kat dia lah. Dia pun senyum sama. Dia pun tahu mengarut benda tu. Tentu dia pun gelak sama lah. Tapi dia kata ni nak tarik apa? Pelancong, dia kata. Kami kena adalah benda nak habang kat mereka, dia kata. Kalau tidak pelancong tak main. Nampak lah. Jadi pelancong-pelancong ni datang, bagilah sedikit sumbangan kepada kami. Itu saja cerita dia. Jadi lebih kepada tujuan. Tidak ada urusan mereka tujuan keduniaan lah. Nampak? Semua benda-benda ni kerana dunia. Bukan pasal apa. Abu Jahal sendiri kata, dia tak percaya dekat Nabi Muhammad. Dia menentang Rasulullah secara terang-terang. Tapi bila disoal tanya oleh Abu Zar Al-Ghifari, dia pada kawan Nabi, best friend. Dia tiap kali Abu Zar datang dengan perniagaan,
Abu Jahal nanti pergi jumpa dia, cerita macam-macam pasal Nabi Muhammad. Nabi tak betul, Muhammad tak betul, yang ni tak betul, tak betul, tak betul, tak betul. Dia dengar dua, ada orang yang kata betul, Abu Jahal kata tak betul. Satu ketiga dia main turun. Nampak tak? Jadi Abu Jahal menentang Nabi itu bukan pasal kebenaran Rasulullah. Nampak? Itu nak jaga ya. Ini sains politik. Kita ada satu jurusan bidang dalam pengajian, dia panggil sains politik. Betul tak? Ya. Begitu. Jadi maknanya satu ketiga datang Abu Zar berjumpa dengan aku, mari kali ni aku tak menjaga, tapi aku main nak jumpa hang. Kita dua orang ni lama sangat, aku macam-macam duk dengar daripada kamu, wahai Abul Hakam. Gelaran pun panggil Abu Jahal dah. Abu Jahal ni gelaran dibagi oleh Nabi lah. Abul Hakam. Abul Hakam ni orang yang ahli dalam menjatuhkan hukum, orang yang pintar dalam memberikan hukum. Dia ni pandai memberi hukum, orang mencari dia lah nak minta apa nasihat di atas hukum sesuatu. Maka dia panggil Abul Hakam. Amru ibnu Hisham nama dia. Amru ibnu Hisham. Batang tubuh dia Amru ibnu Hisham. Jadi bila Abu Jahal, Abu Zar tanya kat dia, lah aku nak tanya face to face, hang beritahu kat aku terus. Nampak tak? Antara kita berdua, apa pandangan kamu, penilaian kamu terhadap Muhammad? Hang cakap betul-betul. Dia pun kali kiri kanan, tengok semua tak apa, tak ada. Muhammad tu betul. Kalau Muhammad betul, pasal apa hang tak ikut? Aku tak ikut. Pasal apa? Kalau orang ikut dia, kedai arak kena tutup. Nampak dah? Kedai kasino kena tutup. Nampak dah? Kedai-kedai persundalan semua kena tutup. Tak boleh rasuah, tak boleh riba. Nampak dah? Sebab Muhammad tak bagi semua ni. Maka aku akan rugi. Dia nampak rugi, nampak. Jadi makna kata mereka kufur kepada Nabi, kufur kepada Islam itu bukan pasal kebenaran Islam. Hari ini dunia Islam, Islamofobia yang ada sekarang yang menentang Islam itu bukan pasal kebenaran Islam, sebab Islam menjadi satu penghalang bagi mereka dalam menempuh kehidupan mereka yang salah. Nampak tak? Dia faham tak? Ya? Sama juga lagu mana kita ambil dalam sejarah tu, Francis Wright datang buka Pulau Pinang. Ya. Bukan pasal nak main cari rempah, kononnya dalam kitab-kitab buku sejarah kita baca sekolah dulu, sekolah banyak cerita. Dia panggil apa? Dalam tawarikh, bukan tarawih, tawarikh. Dulu tak panggil sejarah, tawarikh kan? Cerita kononnya ya, East India Timur. British ini datang mari nak cari rempah-rempah ratui konon. Apa orang putih makan rempah ratui? Nampak? Bukan je rempah ratui, dia kepada strategi yang pertama sekali, dia nak jajah kita punya hasil bumi. Nampak tak? Dia tahu banyak hasil bumi di sini. Kedua, sebagai pertahanan, dia nak bentuk kekuatan dia sendiri. Dia nak ada dia punya base di sini supaya pertahankan daripada diambil alih ataupun dijajah oleh bangsa-bangsa lain seperti Belanda ya, dan Portugis masa tu. Kalanya yang kuat. Kita masuk pada sains politik pun kita jumpa. Jadi maknanya penentangan orang-orang Arab kafir Quraisy ni kepada Nabi bukan pasal kebenaran Islam lah, pasal kebendaan, sebab nilai duniawi, sebab material, pada sebab masalah politik, masalah material. Itu saja penentangan kafir hari ini sampai sekarang dalam semua negara, semua negeri yang mana Islam ditentang, bukan pasal kebenaran Islam ya, tapi kerana mereka menghadapi satu keadaan yang mereka sendiri takut kepada bayang-bayang sendiri, kerugian dalam urusan keduniaan. Nampaklah, itu saja. Lebih kepada kebendaan, lebih kepada soal-soal kepribadian dan kebangsaan. Itu dia panggil urusan nasionalis. Mereka ini nasionalis ya, semasa-masa. Apa itu kita kena faham ya. Ataupun bahasa lain sebut asabiyah. Itu faham dia. Jadi makanya rasul-rasul ni kita kena percaya dan diketahui oleh bahawa Nabi itu 3 bahagian. Pertama, benar dalam dakwah risalah. Kedua, benar pada segala hukum menyampaikan oleh mereka itu akan dia daripada Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, benar pada perkataan yang bergantung dengan perkara dunia sampai berdiri Zaid dan dulu Amar dan aku makan bahagian dan aku minum bahagian dan
ramai demikian itu. Takutlah dekat itulah insya-Allah kita akan sambung. Bab ni kita akan highlight balik perkara ini pada kuliah akan datang sesudah Syawal. Masuk Syawal itu kita akan sambung baliklah insya-Allah kita bertangguh kerana Ramadan dan kita akan jumpa sesudah Ramadan balik dan kita akan sambung pada bab ke-190. Ketahui puasa Nabi itu 3 bahagi. Ya, kita akan mula di situlah. Ya, insya-Allah semoga apa yang kita lalui kuliah pada ini dapat manfaat dipahami. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Akhirul kalam wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana rabbana zidna ilma warzuqna fahma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.